uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Ghani Yahya wa syaikh Umar Yusuf, syai'un lillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatut Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka moga-moga dengan keyakinan dan keimanan itulah moga-moga Allah selamatkan kita daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita untuk ditempatkan di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul bait, tuan rumah, dan juga seisi keluarganya dan juga ahli jawatan kuasanya yang menjayakan program-program ilmiah di tempat ini, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir
pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian kitab kita, kitab Risalatul Tauhid. Tak ada kitab seorang pun. Saya seorang jadi kitab. Nanti kita kena ni lah. Kita tengok kitab. Mengaji kena ada kitab. Baru namanya mengaji. Dia ada, kalau tak ada kitab, dia bukan nama mengaji. Namanya mustami'an. Bukan muta'alliman. Dia ada dua makam. Mengaji namanya muta'alliman. Kalau tak ada kitab, dia tak panggil muta'alliman. Dia panggil mustami'an. Mustami'an artinya orang yang mendengar sahaja. Takkan sama orang yang mendengar dengan orang yang membaca dan menulis. Beza, kan? Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji? Allah tanya. Tak sama. Dan pasti takkan sama. Orang mengaji, dia ada ilmu. Orang tak mengaji, dia tak ada ilmu. Dia dengar je lah. Jadi hari ni mustami'an lagi lah. Bulan depan insya-Allah muta'alliman. Boleh jadi orang alim. Kan? Insya-Allah. Kalau di sekolah tak bawa buku, cikgu suruh berdiri atas kursi lah. Tapi saya tak tergamak lah nak suruh berdiri atas kursi. Baik. Kita sambung ni hari ni iaitu pada nombor 5. Kitab Jawi Lama pada muka surat 6, nombor 5. Okey. Suara saya jelas tak? Sebab dia dengar bunyi macam-macam bunyi kat luar tu. Dengar jelas. Okey. Nombor 5. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, faedah ilmu ini iaitu dapat mengenal Tuhan dan percayakan Rasul dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal. Baik, ini kita sambung tajuk besar dia, Mabadi Asyarah nama dia. Mabadi Asyarah ni apa dia? Mabadi artinya permulaan, Asyarah 10. Permulaan yang 10. Kenapa disebut permulaan? Kerana ini bab yang mula-mula satu-satu murid, satu-satu orang yang berhajat kepada satu-satu ilmu, hampir-hampir wajib dia kena belajar ini dulu. Dia kena belajar dulu permulaan Mabadi Asyarah ni dulu. Dia dikira sebagai adab dalam menuntut ilmu. Ibarat kata macam kita masuk rumah orang, adabnya kita masuk ke pintu depan. Tapi kalau masuk ke pintu belakang boleh tak? Boleh juga, tapi tak berapa kena adab. Kan? Kok dapur masuk. Kalau masuk kot tingkap lagi tak ada adab. Orang buka pintu dia masuk kot tingkap. Macam tu. Ada. Jadi begitu juga. Dalam menuntut ilmu ni dia ada adab. Sebab tu kalau perasan kita mengaji kitab-kitab pondok ni, tok-tok guru dia takkan langkah kitab. Masuk langkah tu bukan yang kita langkah kaki. Tapi maksudnya skip. Tak baca pusat depan, baca terus musat tengah. Tak ada. Tok guru tak buat itu. Adab orang ngaji pondok, dia akan baca dari kulit ke kulit. Setiap perkataan, setiap huruf. Daripada mula sampai hujung. Dia tak main sikit-sikit, main tebuk-tebuk, tak boleh. Tak ada. Tu tak ada. Tu ngaji kitab. Adab ngaji kitab. Begitu juga. Dia akan ikut flow dia, masuk kepada Mabadi Asyarah dulu. Permulaan bab dia. Kemudian barulah masuk kepada isi dia. Yang betul-betul yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey.
Kemudian disebut kat tadi ni, kita sebut mabadi asyarah. Mabadi tu permulaan. Asyarah tu makna 10. Kenapa 10? Sebab ulama dia simpulkan ada 10 perkara yang kita kena tahu berkenaan dengan ilmu yang kita nak mengaji tu sebelum kita mengaji ilmu tu. Contoh kita nak mengaji kitab kita ni ilmu tauhid. Jadi ada 10 perkara berkaitan dengan ilmu tauhid yang kita kena tahu pada peringkat mula. Begitu juga ilmu yang lain, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, apa-apa ilmu, dia ada 10 ciri-ciri yang kita kena ambil tahu sebelum kita nak mengaji ilmu tu. Dah kenapa pentingnya kita kena ambil tahu? Barulah kita nampak gambaran ilmu ni ilmu apa, tentang apa, cerita pasal apa pentingnya. Barulah dia akan datang ruh, semangat untuk kita istiqamah mengaji. Sebab dia kenal, baru dia faham, baru dia tahu. Kalau dia tak kenal, dia tak faham, dia tak tahu, dia jadi tak ada minat. Dia tak tahu kenapa aku kena mengaji ilmu ni, apa pentingnya. Sebab tu gini, kita kena pasang niat. Lagi-lagi kita yang berada di dewan ni, boleh jadi kalau di masjid mungkin kita sebab nak pergi masjid, kita nak solat jemaah. Tapi yang kita datang dewan ni pasal apa? Kita datang dewan ni sebab kita nak mengaji. Maka pasang niat kita nak mengaji. Bukan pasal kita nak duduk saja-saja santai-santai sebab nak tunggu masuk waktu isyak. Kalau nak tunggu masuk waktu isyak, baik saya duduk di pondok. Sebab saya duduk di pondok pun boleh tunggu masuk waktu isyak. Betul tak? Tak ada gagah saya nak pergi ke sini, punya jauh jalan apa sebagainya. Tapi kita datang ni sebab apa? Sebab menuntut ilmu, sebab mengaji. Itu kena clear dulu. Sebab kalau yang ni tak clear, endingnya tak ada. Sebab Nabi sebut dah dalam hadis, innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan itu bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung atas apa yang dia niatkan. Kalau dia niat datang nak mengaji, maka dia dapat ilmu yang dia nak mengaji. Kalau niat dia datang untuk nak tunggu masuk isyak, dia akan dapat masuk waktu isyak je lah. Bergantung pada kita. Kita niat apa kepada Allah Ta'ala, hajat kita apa yang kita nakkan. Jadi kita betulkan dulu niat kita. Niat kita sebab kita nak mengaji, nak menuntut ilmu. Okey. Dan bila niat kita nak mengaji, mesti ada ciri-ciri orang mengaji. Kan? Ciri-ciri orang mengaji. Saya, guru-guru saya, cerita sikit lah. Guru-guru saya semua cengeng-cengeng. Guru nombor 1 sekali, Tok Guru Siddiq Noh, cengeng dia. Sekarang kitab salah pun dia marah. Kita salah bawa kitab, salah tengok jadual di pondok, bawa kitab lain. Tok Guru tahu. Kita berlakon-lakon dah, duduk belakang tu, buka-buka kitab. Padahal kitab salah. Buka kitab, buat-buat kusyuk itu. Tok Guru tanya, kitab apa bawa? Tok Guru tahu pula kata. Kan? Kitab ni tu. Nah, kita bukan baca kitab tu. Pergi balik ambil tukar kitab. Tu. Biasa lagi saya pernah mengaji juga dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Itu lagi cengeng. Duduk tak kena pun kena, habis lunjur kaki sikit je. Balik kata. Kan? Ada seorang sahabat, dia baru je sampai Mesir. Masa tu Syekh mengajar di Mesir. Dia baru sampai. Dia tersilap. Dia terletak kaki dia ke depan. Syekh kata, "Ukhruj, keluar kamu." Adab. Kan? Antara lagi guru, Tuan Guru Ahmad Rozaini. Tu guru saya juga. Pun cengeng juga. Kan? Jadi nak ceritanya bukan pasal apa. Sebab kata guru kami, nak masukkan paku dalam kayu tak boleh ketuk slow-slow. Betul tak? Kita nak masukkan paku dalam kayu, kita pakai sudu. Bila masuk? Ambil paku, cak pergi balik buat. Jangan sekarang. Sekarang nak kuliah. Balik lagi ambil paku, letak kayu, lepas tu ketuk dengan sudu. Bila masuk? Dajjal keluar tak masuk lagi. Ada tak masuk pakai sudu.
Ambil tukul tu, ketegang. Padat tukul tu, tukul besi. Hayun kau main tinggi. Masuk terus tak sekali? Sekali hayun, sekali masuk? Tak. Sekali hayun tu baru kedeguk masuk sikit. Pada kuat dah tu. Pada besi dah tu. 3-4 kali hayun, baru masuk betul. Bila dah masuk kejap dalam kayu, boleh buat tarik lagi tak? Payah dah. Begitulah ilmu. Bila Tok Guru boom, bubuh betul-betul masuk dalam kepala, bila masuknya betul-betul kemah, barulah dia tak keluar dah. Baru kejap kemah ilmu tu dalam kepala kita. Dalam dada kita, insya-Allah. Begitu. Baik. Nombor 5, kita nak sambung ni. Nombor 5, faedah ilmu ini. Ilmu ini mana ini? Ini ni maksudnya ilmu tauhid ni. Apa faedah? Apa faedah tu apa pula? Faidatun bimakna samaratun. Faedah maknanya samarah. Samarah tu apa pula? Samarah tu maknanya buah. Faedah maknanya buah. Buah, apa kaitan buah pula ni? Buah ni maknanya hasil. Seperti orang tanam pokok. Kan, orang tanam pokok, jenis pokok berbuah. Jangan tanam pokok bunga kertas. Memang tak buah. Jenis pokok buah, pokok durian ke apa kan. Kalau kita tanam pokok jenis buah, apa yang kita harapkan dari pokok tu? Kita harap buah. Maka buah tu dipanggil hasil. Hasil itulah dipanggil faedah. Sebab kalau kita tanam pokok yang jenis berbuah, tapi tak menghasilkan buah, kita kata apa? Tak ada faedah aku tanam pokok ni, kata. Sia-sia je tanam. Orang lain semua dah makan hasil. Pokok aku tak buah-buah. Tanam apa? Pokok durian musang king. Musang tak ada, king lagi tak ada. Dia kata tak guna betul. Sebab apa? Tak boleh faedah. Tu makna faedah. Faedah di sini dengan makna hasilnya. Jadi bila Tok Syekh kata faedah ilmu ini, ilmu tauhid ni, maksud dia hasil kita mengaji ilmu tauhid ni, kita dapat apa? Apa hasilnya? Gitu. Iaitu dia kata dapat mengenal Tuhan. Hasil dia kita dapat apa? Dapat mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Kita pergi satu-satu. Dapat mengenal Tuhan. Dah berapa penting sangat kena kenal Tuhan? Kenapa kita kena kenal Tuhan? Sebab apa? Cuba bagi satu jawapan. Kenapa kita kena kenal Tuhan? Sebab apa? Kenapa kita kena kenal Tuhan? Bukan suruh tengok saya. Dia kata ustaz ni ngajar-ngajar je lah, banyak tanya. Dah, dulu zaman saya mengaji, saya selalu kena tanya dengan Tok Guru. Jadi saya balas dendam lah. Nak supaya kita ni dapat orang cakap apa, two-way communication. Barulah kita betul-betul memahami apa ilmu yang disampaikan tu. Kalau tak saya membebel seorang, cakap seorang lah. Baik. Jadi itulah kenapa kita perlu mengenal Tuhan. Sebab banyak sebab lah, tapi salah satu daripadanya sebab Tuhan yang cipta kita. Tuhan dah jadikan kita. Tuhan bukan sakat jadikan kita, Tuhan jadikan segala rezeki kita. Dan hari ni kita dapat macam-macam benda yang memudahkan kita, dengan kenderaan, dengan makan minum, semua Tuhan bagi. Tiba-tiba kita langsung tak ambil peduli dan tak nak kenal Tuhan. Biadab atau tak biadab? Patut ke tak patut? Patut. Lepas tu kalau orang yang tak kenal Tuhan ni, Allah campak dia dalam api neraka, patut ke tak patut? Layak ke tak layak? Itu cerita dia. Kan? Supaya baru kita faham sebab apa aku kena kenal Tuhan. Kan? Kalau tak, sebab tu kata ulama, orang yang tak mengaji ilmu tauhid ni, orang yang tak belajar ilmu tauhid, tak kenal Tuhan, maka dia sudah dikira derhaka kepada Tuhan. Dia sudah dikira berdosa kepada Allah, dan tempat layaknya adalah dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Zaman hari ni berapa ramai orang tak mengaji, mengenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan. Yang dia kenal makhluk ciptaan Tuhan.
Kalau pomen, cara pomen. Kenal sangat dia. Kan? Kereta tu baru masuk bengkel, baru nak parking je. Tak sempat lagi buka hood depan. Dia kata, "Pelak bang. Saya masa abang masuk tadi, saya dengar dah bunyi. Tak tu." Nak kata alimnya dia dalam bidang kereta tu. Sampai dia kenal sungguh apa punca kereta tu bunyi. Nak kata hebatnya dia mengenal akan makhluk. Tak? Macam-macam lah orang. Tak? Tapi Tuhan yang cipta dia, bagi dia makan, bagi dia minum, macam-macam rezeki, boleh menyawa, boleh bernafas. Bukan sehari dua bernafas, puluh tahun dah bernafas. Tiba-tiba dia tak kenal Tuhan yang bagi dia bernafas. Layak tak layak, patut tak patut. Kan? Sebab tu baru kita faham. Sebab itulah faedah kita mengaji ilmu ni, untuk kita dapat mengenal Tuhan kita, mengenal Allah. Kan? Dah bila dah kenal apa jadi? Bila dah kenal apa jadi? Cinta. Bagus, pandai. Sebab itulah datang satu istilah, tak kenal maka tak cinta. Dulu saya ingat ayat ni ayat jiwang, bagian nak ngorak awet. Rupa-rupanya inilah ayat yang diguna pakai oleh ulama-ulama sufi. Kalau kamu tak kenal Allah, kamu takkan cinta pada Allah. Kalau kamu tak kenal Rasulullah, kamu takkan cinta pada Rasulullah. Kalau kamu tak kenal Islam, kamu takkan cinta pada Islam. Nak berputik cinta mesti bermula dengan pengenalan. Tak kenal maka tak cinta. Nak bagi kenal. Bila kita dah belajar mengenali Allah, kita akan datang rasa cinta kepada Allah. Bila dah cinta, datang apa pula? Tadi kenal. Dengan kenal, bawa kepada cinta. Bila dah cinta, dia akan datang bawa kepada taat, patuh. Barulah dia betul-betul mentaati Allah. Kan? Contoh macam bini kita lah. Dulu tak kenal. Bila dah kenal, jadi cinta. Cinta bini. Bila dah cinta kahwin, jadi taat. Abang, pergi basuh pinggan. Baik. Contoh. Kan? Taat sungguh. Takut bini. Tak apalah tu. Dia berbakti dengan bini dia. Kan tak? Tapi nak cerita ni dengan Tuhan ni. Jadi bila kenal Allah, jadi cinta pada Allah. Bila dah cinta Allah, jadi taat segala perintah Allah. Jadi yang menyebabkan hari ni kenapa orang tak boleh nak taat perintah Allah. Allah suruh pakai tudung tutup aurat, tak nak, degil. Kan? Tengok artis. Kita tanya dia, you tak tahu ke rambut you ni, dedah aurat ni nanti masuk neraka kena bakar ni? I tahulah. Dia kata, you tak usah sibuk lah. Lepas tu kenapa you tak pakai? I rasa belum masanya lagi. Dia ingat hidup dia ni dia boleh jadi sendiri. Padahal Tuhan yang jadikan dia. Betul ingkar, tak nak dengar kata Tuhan. Macam kita ni datang dekat dewan kita ni, bukan tempat kita ni. Dewan ni sahabat kita yang punya. Rumah dia ni, kawasan tanah rumah dia apa semua. Tiba-tiba kita masuk, pakai selipar siap duduk atas ni. Dalam orang kata duduk bawah ni ustaz nak mengajar, tak, dia duduk atas meja. Aku ajar. Orang kata turun nak, sukati air lah. Ponggong air nak letak kat mana, sukati air lah. Kata. Tak boleh pakai slipper dalam ni, slipper luar. Sukati air, slipper air, bukan slipper you. Kita ambil slipper kita ni, slipper air juga, kelepang atas muka. Bagi sebiji muka. Baru tahu slipper siapa. Ada. Macam tu lah juga. Dah bumi ni siapa punya? Nyawamu tu siapa punya? Napasmu sedut tu siapa punya? Allah punya belaka. Tiba-tiba sukati air lah. Azan. Bagi laluan azan dulu. Baik, kita sambung balik. Dengan kenal membawa kepada cinta. Dengan cinta membawa kepada taat. Jadi bila kita tengok, kita tak usah tengok orang lain. Kita tengok diri kita masing-masing. Diri sendiri.
Kalau kita jadi kurang taat, itu tanda cinta kita pun kurang. Kenapa cinta kita kurang? Sebab kenal kita tu pun kurang. Jadi kena tambah lagi, kena cari lagi, mengaji lagi, belajar lagi, cari lagi. Sampailah betul-betul kita mengenali Allah, dan sampai betul-betul kita mencintai Allah, dan sampai betul-betul kita mentaati Allah. Memanglah kita bukan maksum macam para nabi, para rasul. Kita kadang-kadang terdedah juga dengan dosa. Tetapi paling-paling tidak, maknanya minimize, mengurangkan kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Dengan sebab taatnya, dan dengan sebab cintanya, dan dengan sebab kenalnya. Begitu. Sebab itulah kita kena faham, faedah ilmu ini adalah untuk kita dapat mengenal Allah. Dan percayakan Rasul. Kenal Allah dan percayakan Rasul. Maksud percayakan Rasul, yakni membenarkan apa yang dikatakan Rasul. Sebab kalau Rasul berkata tentang benda yang depan mata kita, tak payah perlu Rasul, orang biasa pun kita percaya. Kan? Contoh saya kata atas meja ni ada cawan, percaya tak? Percaya tak ada atas meja ni ada cawan? Kalau tak percaya, tak percaya kok mana cawan kat sini. Kan? Percayalah. Sebab apa? Sebab benda boleh nampak dengan mata kepala. Tiba-tiba Nabi cerita kat kita benda yang tak nampak dengan mata kepala. Nabi cerita tentang syurga. Dah siapa pernah tengok syurga? Nabi cerita tentang neraka. Nabi cerita tentang azab kubur, malaikat munkar wa nakir dan sebagainya. Jadi nak boleh kepada percaya benda yang tak nampak, memerlukan kepada kita mengenal siapa yang cakap. Betul tak? Kalau orang tu kita tak kenal, kita percaya tak dengan dia? Kena? Siapa ni main cakap macam ni, betul ke tak? Sebab tak kenal. Kan? Tapi kalau kenal, yang cakap tu bukan sebarangan orang tu. Kena? Itu orang besar tu kata. Kan? Tu. Tapi kadang-kadang kalau orang lah, orang biasa lah, kenal pun tak percaya juga. Okey? Ini Rasulullah. Kenal Rasulullah. Siapa kenal Rasulullah? Kenal Rasulullah sifat dia, sidiknya, benarnya, amanahnya, tablignya, fatonahnya. Dengan sebab sifat-sifatnya yang baik itulah kita kenal. Takkan Nabi bohong. Kan? Sebab Nabi cerita benda yang gaib, benda yang tak nampak dengan mata. Jadi kita akan percaya walaupun benda tu tak nampak, kita percaya. Kita percaya. Dah, itu Nabi. Masa zaman sahabat nampak Nabi depan mata. Sahabatlah paling kuat percaya dengan Nabi sebab duduk depan mata Nabi. Dengan nampak sifat Nabi yang betul-betul baiknya, tawaduknya, apa semua-semua nampak depan mata. Kita ni tak pernah tengok Rasulullah. Kita tak pernah tengok Nabi, betul tak? Jadi yang kita percaya kat Nabi tu macam mana? Sebab apa? Sebab tu Nabi bagi jaminan, innal ulama awarasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Jadi ulama lah yang mengenalkan kita pada Nabi. Dengan kita mengenal ulama, ulama pula kenalkan kita pada Nabi, Nabi kenalkan kita pada Allah. Tu dia punya, orang cakap apa, rantaian dia. Sebab tu tak boleh tolak ulama, tak boleh perlekeh ulama. Lagi-lagi ulama yang benar, ulama akhirat yang tidak ada kepentingan dunia bagi dirinya. Tu. Hari ni zaman orang menghentam ulama. Tengok mulut-mulut netizen ni, kata-kata netizen, tulisan dia tu dalam komen-komen, sedap dia bercakap pasal alim ulama ni. Dan kalau ulama pun dia tak kenal, macam mana dia nak kenal Rasulullah? Kalau Rasulullah dia tak kenal, macam mana dia nak kenal Allah? Habis. Inilah zaman yang ditakuti, zaman yang dirisaukan oleh Nabi dan para sahabat, zaman yang kita sedang duduk sekarang, iaitu zaman jahiliyah. Zaman orang kembali kepada kebodohan, seperti mana zamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kan? Jadi akan muncullah zaman hari ini Abu Jahal juga, Abu Lahab juga. Tak adalah Abu Jahal tu sendiri bangun daripada kubur, tak. Tapi sifat Abu Jahal tu ada, sifat Abu Lahab tu ada. Sifat kejahilan tu menular akhir zaman kita ni.
Jadi kita kena selamatkan diri kita daripada terkena sifat-sifat kejahilan. Dengan cara beginilah. Kita hadir majlis ilmu, kuliah agama. Walau kita tak faham semua apa yang ustaz tu ajar, tapi takkan langsung tak bawa balik satu pun. Tak? Takkan tak bawa balik langsung. Paling-paling tidak bawa balik kenyang. Ada makan? Ada. Takkan tak bawa balik apa langsung. Takkan duduk saja. Macam tu. Ada. Dan percayakan Rasul. Jadi kita mengaji ilmu tauhid ni supaya kita kenal Rasul, dan sebab kenal itulah kita percaya apa Rasul cakap. Walaupun apa yang Rasul cakap tu benda yang tak nampak dengan mata kepala kita. Alam-alam ghaib. Tapi kita percayakan dia sebab kita kenal dia siapa. Takkan dia berbohong. Macam itulah. Lebih kurang. Dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia. Ini dan di sini dengan makna hasil daripada dua tadi. Bila kita dapat mengenal Allah dan kita percayakan Rasulullah, maka apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat kebahagiaan. Kebahagiaan di sini maksud apa? Kekayaan, bukan. Kekayaan tak boleh mendapatkan kebahagiaan. Orang kaya tak semesti bahagia. Kadang-kadang orang miskin tu bahagia lagi. Bahagia bukan diukur dengan wang ringgit. Bahagia bukan diukur dengan kereta yang besar atau rumah yang besar. Tapi bahagia itu adalah ketenangan jiwa. Mutmainnah, ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang. Apa jua keadaan pun dia tetap tenang. Itu kebahagiaan. Relax dia. Dalam dunia ni, siapa orang yang paling bahagia dan paling tenang dalam hidup dia? Siapa? Dalam dunia ni, siapa dia? Dia paling bahagia dan dia paling tenang. Siapa? Orang? Kau dengar? Orang gila. Betul. Sebab tu nama dia hospital bahagia. Sebab dalam tu semua orang bahagia pula ke? Orang tenang ke? Tak tenang macam mana, relax je dia. Nak lintas jalan pun dia tak tengok kanan kiri. Dengan penuh ketenangan dia lintas. Kereta lain boom brake, mencanak brake. Dia tenang, relax. Dia pernah risau tak? Duit tak ada. Orang gila. Benar. Kan? Kita tengok alamak duit nak habis ni. Ni banyak lagi nak kena bayar ni. Dia relax, tenang. Kan? Tu. Sebab tu orang gila ni kata ulama ahli syurga. Lepas tu kadang bila kita jumpa dia, dia gelakkan kita. Dia gelak. Kita kata gila ni, gelak. Memang dia gelak sebab dia kata belum confirm syurga, dia kata. Aku syurga dah. Dia gelakkan kita. Sebab kita belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab kita waras. Kalau macam tu kami jadi gila lah ustaz, kata. Jadilah gila nak tengok sonok tak sonok jadi orang gila. Berlakon gila pun tak sonok dah, apatah lagi jadi gila sungguh. Nampak? Pergi kedai makan orang halau. Syuh. Orang kata, balik. Kan? Jadi orang gila nak menikah je. Siapa nak menikah dengan dia? Orang gila. Gila sama gila pun tak nak menikah. Kita nak kenen kan, laki ni gila, perempuan ni gila, nak nikah kan. Dia kata tak nak lah, dia tu gila. Padahal dia gila tak? Betul tak? Jadi hidup dia kat dunia susah dah, Allah senangkan dia di hari akhirat. Akhirat masuk syurga terus. Kita dunia senang. Senang apa ustaz? Saya pakai motosikal je. Senang lah tu, boleh pakai motor. Boleh naik motor, boleh pergi sana, boleh pergi sini. Boleh bangun, boleh duduk. Tu orang senang lah tu. Orang susah bangun tak boleh. Lantar atas katil hospital. Tu orang susah. Tu senang, boleh angkat tangan, boleh turun. Kan? Ada. Tu orang senang. Senang bukan maksud banyak duit. Jadi itulah maksud bahagia. Bila dia kenal Allah, dia kenal Rasulullah, dia tahu dunia ni bukan ada apa sangat. Dunia ni pinjaman saja, sementara saja. Pejam celik, pejam tak celik-celik. Betul tak? Kejap je hidup ni. Lepas tu jangan pejam sangat, takut tak celik lagi. Kan? Kejap je. Kita tengok anak kita. Mula-mula pakai seluar biru, sekolah rendah. Tak tahu dah naik hijau, sekolah menengah.
Tok-tok masuk asrama, masuk kolej, masuk universiti. Rindu ke anak lama tak jumpa. Kan? 2-3 bulan sekali pergi tengok dan rindu. Habis-habis dia belajar, baru nak duduk kat rumah, baru kita nak lepaskan rindu kita. Tok-tok dia kata, abang rasa abang nak menikah dah. Kahwin. Kan? Bila dah kahwin, dia kerja apa semua, pindah, tak duduk dengan kita, duduk rumah dia. Sedar tak sedar? Cepat masa berlalu. Saya tak tahulah tuan-tuan, tapi saya rasa memang bukan cepat saja dah, cepat gila dah masa sekarang ni. Siang malam, siang malam. Ni dah malam. Sekejap esok siang. Lepas tu pak malam, siang malam. Sampai kadang-kadang kita mendong, hari ni aku buat apa? Apa amalan dah yang aku buat? Berapa banyak surah yang dah aku hafal? Ayat Quran atau hadis Nabi yang aku dah baca? Zikir apa yang aku dah sebut hari ni? Kan? Cepat masa berlalu. Masa dia tetap 24 jam. Tapi Allah jadikan pergerakan masa tu laju sehingga kita tak perasan. Tahu-tahu cepat. Umur kita bulan, seminggu, sebulan, setahun. Cepat masa. Jadi tak usah takutlah kuliah habis lambat sebab cepat masa. Tahu-tahu habis dah kuliah. Kan? Itu dia. Kebahagiaan hidup. Bahagia hidup tu dengan ketenangan sebab dia mengenal Allah dan dia mengenal Rasulullah. Dia percayakan Rasulullah. Jadi dia tak perlu nak kalut dengan kehidupan dunia sebab dia yakin adanya Allah dalam hati dia. Itu kebahagiaan hidup. Hidup di mana? Hidup di dunia dan di akhirat. Maksud kebahagiaan di akhirat apa dia? Kekal syurga yang abadi. Dapat masuk dalam syurga yang kekal. Itu bahagia selama-lamanya lah, duduk dalam syurga. Selesai. Bahagian nombor 5, faedah ilmu ini. Dan kita nak sambung pula, ada masa lagi. Nombor 6, nisbah ilmu ini. Nisbah apa pula? Nisbah artinya bandingan. Banding. Timbang tara. Nisbah ilmu ini mana? Ini tauhid. Dengan lain-lain ilmu. Maknanya Tok Syekh suruh kita buat bandingan antara ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain termasuk semua ilmu lah. Ilmu fiqah, ilmu tasawuf, ilmu apa lagi? Ilmu sains, ilmu matematik, ilmu apalah ilmu, tak kisahlah apa jenis ilmu pun. Jadi bila saya cerita pasal ilmu ni, banyaklah video-video yang ada orang pernah rakam ke apa. Jadi hari tu terbaca komen netizen. Dia kata saya perlekehkan ilmu akademik, saya perendahkan ilmu duniawi. Lepas tu ada juga yang kata saya ni anti ilmu akademik, ilmu agama sahaja. Kan? Saya cakap sebelum nak cakap, cek dulu background saya siapa. Saya pun biasa mengaji sains. Kan? Saya mengaji sains. Saya juga sampai masuk kolej pun masih lagi dalam bidang sains. Kan? Diploma metallurgi, degree material engineering. Kerja pun masa tu kerja bahagian sains. Jadi kok mana yang saya tolak ilmu sains? Saya tak tolak. Cuma saya kata ilmu agama ni lebih penting. Bila kita sebut lebih penting, bukan maksud ilmu lain tak penting. Penting juga. Tapi ilmu ni lagi penting. Tu maksud dia. Bukan kita perendah, tak payah mengaji lah ilmu sains, tak payah mengaji lah ilmu matematik. Bila masa kita cakap begitu? Kita cuma cakap ni, kamu boleh mengaji sains, kamu boleh mengaji matematik. Kenapa yang tauhid tak boleh mengaji? Sedang tauhid ni lagi penting daripada dua tu. Kalau kamu tak alim sains, tak alim matematik pun, kamu tak dihukumkan sebagai dosa. Kamu tak kena azab dengan sebab tak pandai matematik, tak pandai sains. Tapi kalau tak pandai tauhid, kamu akan diazab. Itu maksud penting tadi. Cuma kalau tak pandai ilmu matematik, tak pandai ilmu sains, kamu mungkin susah sikit lah hidup kat dunia ni. Nak kerja susah ke, nak kira baki, bayar barang. Lepas tu patut baki RM5, kawan tu kata tak ada baki. Baki. Bodoh. Tak kerti kira. Tak apalah. Bagian kena bohong je lah, bagian kena nipu je lah. Tapi ada berdosa? Tak berdosa. Tapi duduk dalam kubur lagi, Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Nak jawab dengan apa? Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? 5 kuasa 2 jawab.
Jawab matematik. Waman nabiyuka. Magnesium. Dia kata. Ada. Apakah benda jawab ni kata. Itu maksud kita. Bukannya kita menolak ilmu duniawi, ilmu akademik. Ilmu dunia memang penting. Seperti mana kita perlukan dunia juga. Kita perlu tak kereta? Perlulah. Sebab dengan kereta kita boleh sampai satu tempat, nak pergi masjid ke apa semua. Kan? Tapi antara kereta dengan Allah tadi, mana lebih penting? Allah. Tapi bukanlah sampai kita menolak kereta. Bukan kita menolak syariat, hanya pegang hakikat. Tak. Syariat pun perlu. Tapi hakikat itu lebih mustahak. Itu maksud dia. Gitu. Jadi maknanya kalau ilmu duniawi mu boleh cari, kenapa ilmu ukhrawi tak boleh nak cari? Itu yang kita pertikaikan. Okay? Jadi kata Syekh, kalau dinisbahkan atau dibandingkan ilmu ini dengan lain-lain ilmu, termasuk semua ilmu, iaitu ilmu ini, ilmu tauhid ini ialah ilmu yang terbangsa kepada agama Islam yang paling utama sekali. Pertama sekali dia kata ilmu ada dua pecahan yang paling besar sekali, pokok yang paling besar. Satu ilmu yang berkait dengan duniawi, satu ilmu yang berkait dengan ukhrawi. Jadi ilmu tauhid ni duduk kat mana? Duduk kat dunia ke duduk kat ukhrawi? Duduk dekat ukhrawi, bahagian akhirat, bukan bahagian dunia. Okey. Jadi kalau banding pula antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, mana yang lebih penting lagi? Ilmu akhirat. Sebab apa penting akhirat? Sebab akhirat kekal abadi. Akhirat masanya lama. Dunia sekejap aja. Kalau lama mana pun. Kan? Sekalipun kalau kita tak gerti matematik pun, kita diperbodohkan orang, kita kena kencing dengan orang. Dia kata akan turun tapi tak turun-turun sampai lah. Contoh. Walaupun diperbodohkan, kita berdosa tak dengan sebab dikena bodohkan orang? Tak, orang yang bodohkan kita tu yang berdosa. Tu nak maksudkan faham sini. Cuma hidup kita kena bohong je lah. Itu je lah. Tapi bahagian hukum, kena dosa tak? Tak kena. Dah mana kita nak? Kena bohong ke kena dosa? Mana nak? Kena bohong ke kena dosa? Kena bohong? Nak kena bohong? Saya tak nak dua-dua. Bohong pun tak nak, dosa pun tak nak lah. Itu memang paling terbaik lah. Tapi kalau tak ada pilihan lain, baik kena bohong daripada kena dosa. Tu ceritanya. Okay? Tapi bukan kita nak kena bohong tu. Maknanya ilmu dunia pun kita cari juga, supaya jangan kena bohong dengan orang. Tapi jangan sampai kita sibuk cari ilmu yang supaya kita tak kena bohong, tiba-tiba kita kena azab. Lebih teruk lagi. Faham situ? Okay? Kena azab sebab apa? Sebab tak ngaji ilmu agama. Jadi bandingan ilmu dunia dengan ilmu akhirat, berat ilmu akhirat. Kemudian dalam ilmu akhirat ni pula banyak lagi. Kalau saya nak senaraikan ilmu, hari tu muzakarah tok-tok guru pondok di Kedah. Jadi dibahaskan satu-satunya ulama atau tok guru untuk bergelar sebagai seorang tok guru, paling minima ilmu yang dia kena kuasai dalam ilmu agama ni 12 ilmu kena ada. Kan? Kita baru dengar tauhid, fiqh, tasawuf, padahal banyak lagi. Ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu macam-macam lah. Kan? Ilmu tajwid, ilmu macam-macam. Ilmu tu banyak lagi sebenarnya. Kan? Ilmu besar ilmu ni. Jadi dalam banyak-banyak ilmu pula, manakah ilmu yang paling top 3? Yang paling tinggi dia punya kedudukan, kepentingan menuntutnya itu? Ada 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Gilah mana-mana tok guru pun tanya dia, dia jawab ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tu. Tauhid untuk kita kenal Allah dan Rasul, fiqh untuk kita beribadah pada Allah, tasawuf untuk mendidik hati kita tunduk pada Allah dan Rasul. Ini semua ada kaitan ketiga-tiga ni. Dan kenapa 3 ilmu ni paling penting? Sebab 3 ilmu ni lah yang ditanya di dalam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawapan ni dalam mana? Dalam ilmu tauhid. Orang yang mengenal Allah baru akan jawab Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Kalau dia tak kenal Allah, dia tak akan boleh jawab Allah Rabbi. Kan? Tapi kalau atas tanah ni orang tanya kita sekarang, belum lagi malaikat munkar nakir, baru Muhammad Syakir tanya.
Marah buka tanya sekarang. Siapa Tuhan kamu? Boleh jawab tak Allah? Tak payah kata kita nu mak rempit boleh jawab. Sambil pacak tayar depan. Allah. Dia jawab. Dia jawab Allah. Betul tak? Semua orang boleh jawab Allah. Tapi dalam kubur nanti, kenapa ada orang tak boleh jawab Allah, Ustaz? Kan atas tanah dia boleh jawab. Sebab yang atas tanah yang jawab mulut. Tapi nanti dalam tanah yang jawab bukan mulut. Sebab mulut kaku dah. Mayat kerah dah, tak boleh bergerak. Jadi yang akan jawab nanti dalam kubur bukan jasad kita, roh kita. Jasad makanan dia nasi. Nu lauk air merah Ni air tak merah pun. Gurau jangan ambil pula. Ada. Kan? Itu makanan jasad dan makanan roh ni. Ilmu ni makanan rohani. Kita masukkan makanan jasad sampai badan kita jadi sihat, jadi gemuk. Nah, tapi kita lupa nak bagi makanan rohani, sedar tak sedar roh kita kurus keding. Bila roh kurus keding, roh tu yang nak jawab dalam kubur tu. Nah, bila roh tak cukup makan, tak sihat, macam mana roh nak jawab Allahu Rabbi? Tak boleh jawab. Sebab yang nak menjawab itu roh kita. Yang akan ditanya nanti roh, bukannya jasad. Jasad tinggal tulang duduk dalam tanah tu. Kan? Tu cerita dia. Okey. Jadi daripada tiga ni ilmu yang ditanya ilmu tauhid. Kemudian lagi nanti ditanya tentang amalan kita. Amalan itulah ilmu fiqh. Bagaimana solatmu akan ditanya. Macam mana kita nak jawab solat kita kalau kita pun tak tahu rukun solat apa dia, cara solat macam mana. Kan? Kena tahulah belajar ibadah, belajar fiqh. Lepas tu akan ditanya soal hati kita, keikhlasan kita apa semua ni. Kan? Itu belajarnya dalam ilmu tasawuf. Sebab tu tiga ilmu ni paling tinggi ranking dia, paling mustahab. Tapi bukan maksud tiga ilmu ni ilmu paling besar, tak. Ilmu paling besar ilmu Quran. Ilmu kedua besar hadis. Tapi untuk nak faham Quran, ini basic dia dulu. Tauhid kena faham dulu, fiqh kena faham dulu, tasawuf kena faham dulu. Kalau terus pergi Quran terus tanpa belajar tauhid, jadi macam mana? Dia akan jadi seperti Pak Wahab. Kenal Pak Wahab? Tak kenal? Wahabi lah. Bukan Pak Wahab orang nama Wahab. Kamu agak Pak Wahab betul. Kan? Wahabi. Sebab tu Wahabi bila dia jumpa ayat Ar-Rahmanu ala arsy istawa, ni dia kata ni Ar-Rahman ala atas arsy, arash istawa duduk. Ar-Rahman duduk di atas arash, Allah duduk di atas arash, dia pegang situ terus. Sebab zahir ayat sebut begitu. Lepas tu saya kata bahaya tadi. Tak salah nak mengaji Quran, tapi biar ikut step. Macam kita pergi sekolah, masuk tadika dulu, pasti dulu, kenal dulu ABC, kenal dulu alif bata. Masuk sekolah rendah, baru cikgu suruh buat ayat, susun ayat. Kan? Masuk sekolah menengah, cikgu suruh buat karangan. Kan? Masuk universiti, kena buat assignment. Barulah betul. Ni dah assignment terus, huruf tak kenal lagi. Dia nak tulis macam mana? Orang suruh buat karangan, dia lukis gambar bola. Nampak? Sebab dia tak erti. Itu yang berlaku. Jadi macam mana dia nak faham? Dia tak faham. Akhirnya dia kata, ni Allah kata dalam Quran ni, Allah duduk di atas arah. Takkan kita nak lawan? Ni ayat Quran ni. Betul dah ayat Quran, tapi mu nak kena faham apa maksud dia, apa makna dia. Lepas tu kena mengaji pula ilmu tauhid. Mengaji ilmu tauhid dulu. Apa makna tauhid tadi ni? Nak kenal Allah. Bahawa Allah ni laisa kamislihi syai'. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Bila mu kata duduk di atas langit, langit tu makhluk, arash tu makhluk. Jadi bila Allah duduk di atas arash, maknanya Allah memerlukan arash untuk jadi tempat duduk. Jadi kalau tak ada arash, Allah tak tahu nak duduk mana. Maknanya Allah perlukan makhluk. Perlu ke Tuhan pada makhluk, atau makhluk perlukan Tuhan? Itu hujah kita. Baru kita faham betul. Habis apa makna ayat ni? Baru pergi kepada ilmu tafsir pula. Ilmu tafsir Quran. Dalam tafsir ada takwilan. Takwil pula. Apa makna takwil situ? Nah, maksudnya bukan makna duduk, tapi dengan menguasai. Allah menguasai di atas arash. Kenapa disebutkan Allah menguasai atas arash? Kerana arash ni makhluk paling besar. Jadi maksudnya, kalau arash ni Allah berkuasa atas dia, sedang dia makhluk paling besar, yang kita kecil ke nenok ni,
Tak payah sembang dah lah. Lagilah Allah berkuasa. Tu makna ayat tu. Sebab tu ada Quran tebal ni, tapi tengok kitab tafsir tebal mana? Tebal gini. Kadang-kadang sampai berjilid-jilid. Nak tafsir Buya Hamka berjilid-jilid. Tafsir jalan lain 2 sampai 2 besar. Kan? Tafsir apa lagi? Macam-macam kitab-kitab tafsir. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Kan? Semua tafsir. Sebab apa? Sebab kalau ikut Quran ada tebal ni je. Apa tafsir tebal lagi? Sebab dia menghuraikan mana ayat tu satu-satu. Bukan kita sekali baca faham terus. Mana boleh gitu. Nah. Contoh ayat yang kita selalu baca dalam Quran. Maliki yaumiddin. Pendek je. 3 patah. Malik yaumiddin. Maliki yaumiddin. Apa makna dia? Tafsir dia apa? Malik raja, yaumi hari ad-din agama. Allah raja hari agama. Apa maknanya? Maknanya Allah nak bagi tahu kat kita, kat dunia ni mu bolehlah berlagak macam raja. Kamu ada kuasa sampai orang terpaksa tunduk dengan kata-katamu. Orang kena ikut cakapmu. Tak apa, dunia aku bagi peluang. Aku nak tengok sejauh mana keangkuhanmu. Tapi nanti hari aku, hari agama, hari akhirat, aku Malik, kata Allah. Aku raja. Sekarang kamu yang kena ikut kata aku. Kalau aku kata neraka, neraka kamu duduk. Tak kira siapa-siapa pun kamu. Itu maksud. Jadi walaupun ayatnya pendek, tapi maknanya besar. Sehingga kalau orang yang betul-betul faham sampai ke ayat ni, bergetar jiwa dia, takut kepada Allah. Dengan nama Malik itu pun Allah. Allah yang Malik, Allah yang Raja. Gitu. Boleh? Itu maksud dia. Macam lah ni lah. Orang guna, kalau istana dia guna bahasa-bahasa lama. Bahasa Melayu lama. Apa? Di bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda. Kan? Dia kena faham tu apa makna dia. Di bawah duli. Duli tu buka kamus bahasa Melayu lama. Makna duli ialah habuk. Di bawah duli yang maha mulia. Siapa maha mulia situ? Bukan raja tu, tapi Allah yang maha mulia. Maknanya kedudukan raja sultan adalah seperti habuk di bawah kekuasaan Allah yang maha mulia. Kita sebagai habuk sahaja. Habuk ni mulia ke? Ada tak orang muliakan habuk? Ada habuk yang jaga. Mulia ni. Ada. Mana ada orang muliakan habuk? Mana habuk ni benda yang macam ni lah. Orang tak pandang sangat. Itulah kita. Jadi bukan kita yang nak orang pandang. Kita nak bawa orang pandang kepada Allah. Bukan pandang kita. Nah, itu maksud duli yang maha mulia, ke bawah duli yang maha mulia, ke bawah habuk yang maha mulia, yakni Allah. Itu kita habuk je. Pemimpin-pemimpin, raja-raja habuk kepada Allah. Dan apa makna habuk? Habuk ni ikut angin. Angin tiup kanan, dia pergi kanan. Angin tiup kiri, dia pergi kiri. Maksudnya apa? Dia mengikut perintah Allah. Allah suruh buat A. Allah suruh buat B. Bukan dia yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Bukan dia yang memerintah, Allah yang memerintah. Dia cuma melaksanakan perintah Allah. Itu betul pemimpin. Kalau dia faham. Tak? Kemudian pula Seri Paduka Baginda. Buka kamus, apa makna paduka? Paduka artinya selipar. Selipar kita pakai. Seri selipar baginda. Baginda siapa? Nabi Muhammad SAW. Nak maksudkan pemimpin-pemimpin ini adalah selipar kepada baginda Nabi. Dan selipar orang buh kat mana? Kepala ke kaki? Saya jawab. Buh kat kepala ke kaki? Kalau buh kat kepala, ahli syurga. Yang tadi tu. Gila tadi tu lah. Buh kat kepala selipar. Jadi orang gila. Kan? Mana ada orang buh kepala? Orang buh di kaki. Maknanya pemimpin-pemimpin ini duduk di bawah kaki Rasulullah ya. Bawah kaki Nabi. Mana Nabi lebih mulia daripada dia. Jangan sampai nampak dia lagi mulia daripada Nabi. Orang hina Nabi tak mengapa. Orang hina raja siap. Tangkap. Kan? Ambil tindakan. Dan orang hina Nabi
Biar macam tu je. Dah mana mulia lagi? Ni masalah. Ada. Tu Seri Paduka Baginda. Kemudian kenapa juga dengan simbol paduka tadi, selipar duduk kat kaki tadi? Kaki ni fungsinya apa? Berjalan. Bermakna pemimpin-pemimpin ini menyambung perjalanan baginda Nabi. Apa yang Nabi bawa, dia bawa pula. Untuk tegakkan Islam di atas tanah bumi Allah ini. Itu yang sepatutnya. Sebab tu kalau faham betul, itulah darjat kedudukan. Pemimpin, kalau pemimpinnya taat perintah Allah, apatah lagi rakyatnya. Itu yang berlaku. Kan? Tapi yang jadi sekarang jadi macam mana? Sendiri jawablah. Kan jawab kena tangkap pula. Sendiri mau ingat sudah. Itu saja. Kan? Gitulah kita. Baik. Itu dia. Itu nisbah. Jadi bandingan ilmu dunia, ilmu akhirat, berat ilmu akhirat. Dalam ilmu akhirat pula, banyak-banyak ilmu akhirat. Yang paling berat ada 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Daripada 3 ni pula, dibanding lagi. 3 ni pula, mana lagi paling utama? Berat yang nombor 1, apa dia? Tauhid. Sehingga dia kata, ilmu tauhid ni inilah ilmu yang dibangsakan bangsa agama, maknanya berkait dengan bab agama, dan dialah yang paling utama sekali. Nombor 1, ilmu tauhid. Dibanding dengan fiqh, tasawuf dan lain-lain. Dan kenapa nak buat banding-banding ni? Apa maksud dia? Begini, untuk kita aplikasikan dalam hidup. Contoh, berlaku pertembungan. Kalau macam di Penang ni pun hebat majlis ilmu. Banyak masjid, surau semua hidup. Ada kuliah-kuliah agama. Okey, kita tengok. Kita dah pandai belum? Ataupun kita masih lagi kekurangan. Banyak lagi ilmu kita tak tahu. Lepas tu bertembung 2 tempat dekat dengan tempat kita. Satu tempat ustaz tu mengajar tauhid, satu lagi tempat ustaz tu mengajar fiqh. Maka nak pergi mana satu? Duk banding-banding, ni lah gunanya. Mana lebih utama, ilmu tauhid atau ilmu fiqh? Sedangkan dua-dua dia belum faham lagi. Kan? Dia belum alim lagi dua-dua tu. Maka wajib dipilih tauhid dulu. Tapi kalau tauhid tu dia dah okey, dia pergi fiqh tu tak mengapa. Tapi tauhid menjadi kriteria pertama, bukan kriteria, prioriti pertama. Untuk kalau dia nak letakkan ukuran, tauhid tu nombor 1 dulu untuk dia mengaji. Sebab dia ilmu akidah. Sebab apa? Sebab saya bagi tahu begini. Tadi saya bagi tahu ilmu tauhid ni bab akidah, pegangan kita mengenal Allah, yakin kita pada Allah. Ilmu fiqh dia bab ibadah. Ilmu tasawuf dia masalah hati. Orang kalau dia ada masalah hati, tapi akidah dia betul, dia bertuhankan Allah, dia berasulkan Nabi Muhammad, walaupun perangai dia jelek, hati busuk, suka ngumpat orang, kan? Suka pelekeh orang, mulut dia sentiasa ke bawah. Kalau kita nak tahu hati kita macam mana, tengok mulut kita. Kalau asyik ke bawah tu, something wrong tu. Kawan tu beli kereta baru, hutang. Tapi lah hutang duit orang tu bukan duit hang. Nah, macam beg aja muka. Gitu. Tapi kalau mulut kita selalu naik ke atas, tu tanda hati kita okey. Jumpa orang senyum. Latih. Tu masalah hati. Katalah hati dia teruk sangat. Suka kata orang, ngumpat orang lah apa, mencaci maki. Tapi akidah dia betul. Dia tetap akan kena azab dalam api neraka sebab dosa hati dia tadi. Sebab dia mengumpat orang, maki orang, dia kena azab. Tapi sebabkan ada akidah yang betul, kalimah la ilaha illallah tetap di hati dia, maka Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, Allah bersumpah. Allah kata, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati, demi keagungan, kemuliaan, kebesaranku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, akan aku keluarkan siapa saja yang pernah mengucap la ilaha illallah. Yang ada la ilaha illallah dalam hati dia, akhirnya dikeluarkan daripada api neraka dan akhirnya masuk ke dalam syurga. Tapi kan perangai jelek sebab ada tauhid. Memang dia kena azab dulu, lepas tu akhirnya masuk dalam syurga. Okey, yang kedua fiqh. Kan? Fiqh bab apa? Bab ibadah. Sembahyang tak kena. Sembahyang tak betul.
Kan? Dia orang kata niat dalam takbir, dia tak niat dalam takbir. Contoh, mana-mana rukun yang wajib dia tak buat. Orang kata sujud 2 kali, dia terbalik, rukuk 2 kali, sujud sekali. Kan? Jadi sembahyang dia sah tak? Sah. Ambil uduk pun tak sah. Kadang-kadang ada orang ambil uduk, slipper duduk dalam kaki lagi. Slipper duduk dalam kaki ke kaki duduk dalam slipper? Oh, terbalik. Kaki duduk dalam slipper. Kaki duduk dalam slipper. Dia jiruh air gitu. Mana boleh. Kena buka dulu slipper sebab takut nanti bawah ni tak kena air. Itulah dia cincai-cincai. Ngaji tidak, main buat aja. Akhirnya ibadahnya jadi tak sah. Bila ibadah tak sah, kena azab tak dia dalam api neraka? Kena. Kena bakar dalam api neraka sebab solat dia tak sah, buat ibadah ni tak sah, kena azab. Tapi tengok-tengok dalam hati dia ada la ilaha illallah, ada iman. Akhriju minan nar juga. Akhirnya dikeluarkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Lah kali selamat juga dia. Masuk dalam syurga sebab ada iman. Tapi kalau masalah tauhid, walaupun tasawuf ni bagus, tasawuf ni maksudnya dari sudut akhlak baik, bagus betul. Senyum aja mulut dia. Tak payah kata ada orang, tak ada orang pun senyum. Macam gila. Nak kata bagusnya dia ni, perangai bagus betul, akhlak baik betul. Tak? Kemudian sembahyang pula, Allah. Takbir tu saja macam nak masuk jin. Takbir, bersilat. Sembahyang khusyuk tak bergerak. Kita garu sana garu sini, dia tak ada. Sampai burung buat sarang atas kepala, ingatkan tunggu kayu. Bagusnya sembahyang. Rakaat pertama saja Al-Baqarah penuh. Makmum belakang gigil kaki. Ingat, hampir sejam rakaat pertama saja. Rakaat kedua Ali Imran. Tengok. Sembahyang hebat apa semua. Habis-habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang pun tanya, bagus betul tu imam ni, sembahyangnya hebat apa semua ni. Anak murid siapa ni? Saya anak murid Ayah Pin katanya. Jam. Tak sah terus sembahyang. Kenapa? Ikut sesat. Ikut Ayah Pin. Habis. Jadi walaupun nampak ibadah dia hebat, akhlaknya baik, tapi akidah tak betul, neraka selama-lamanya. Sebab itulah ilmu tauhid, ilmu yang paling utama sekali. Tapi jangan salah faham, bukan kita perendahkan ilmu fiqh dan tasawuf, tidak. Fiqh pun penting, tasawuf pun penting, tapi yang paling penting tauhid. Sebab tauhidlah yang nak menentukan kita syurga selamanya atau neraka selamanya. Tapi jangan faham pula, kalau macam tu tak put kita tikam nombor ekor. Yang penting la ilaha illallah mesti ada. Masa nombor tu nak tikam tu, la ilaha illallah dia kata. Nanti kita selamat juga masuk syurga. Memanglah betul selamat juga, tapi kena bakar dulu, nak ke? Tak apa Ustaz, sekejap je kan, dia tanya. Api dunia pun kita tak nak duduk 5 saat. 5 saat pun tak nak duduk bawa api dunia, dah kalau api neraka. Tak payah. Jadi mana kata seboleh-bolehnya janganlah kita rosakkan ibadah kita dengan kita kena mengaji ilmu fiqh baru ibadah kita betul. Mengaji ilmu tasawuf untuk bentuk hati kita betul. Tetapi yang paling mustahak, akidah kita tu mesti betul. Sebab ni lah kunci ni. Jadi akidah tu nak ambil mana? Ilmu tauhid. Gitu. Okey, boleh? Tu maksud dia. Boleh lagi ke? Makin sengit aja tu. Udah tu. Nombor 7 akan datang. Jangan banyak-banyak sangat. Ni pun dah tepu dia tu. Jangan tak boleh Ustaz. Muntah lagi. Padat sangat dah ni. Kan? Nak makan lagi. Jadi nombor 7 akan datang. Tolong ingatkan nombor 7. Lagi ulang balik nombor 5. Dah bila nak khatam gitu. Lepas ni nombor 7 lah. Nombor 7 yang menghantarkan, iaitu yang pertama mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid. Yang ni penting ni. Berkenaan dengan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mas'ud Al-Maturidi yang menjadi polemik dalam negara kita sebulan 2 ni.
Kecoh pasal RU mufti wilayah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Orang awam dia tak faham, dia pelik, apa benda gaduh-gaduh ni Asy'ariyah Maturidiyah lah. Kita kan orang Islam. Dia tak faham tu. Tu yang nak, kalau nak tahu apa yang menjadi kecoh tentang Asy'ariyah Maturidiyah ni, kita bertemu bulan hadapan. Baru suspense sikit. Jadi kena hadir, jangan tak hadir. Nanti kita terangkan kenapa ulama kita betul-betul pertahankan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan kenapa pentingnya itu. Sebab dia berkait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nantilah kita akan tengok kuliah tu pada akan datang, insya-Allah, jika diizinkan Allah. Kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.